benar itu pelarian ataupun penyeludupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam channel M-Shark Studio. Pada hari ini kita membincangkan satu isu yang diperkatakan hangat di negara Malaysia, iaitu isu Malaysia dan pelarian Rohingya. Okey, pada pendapat saya berkenaan dengan pelarian Rohingya ni, kita patut hantar baliklah mereka ke sana. Sebab Malaysia sendiri tidak pernah menandatangani dua perjanjian, iaitu perjanjian Convention 1951 dan perjanjian protokol 1967, di mana perjanjian itu perjanjian pelarian. So kalau kita tentang perjanjian pelarian tu, kita kena terima pelarian. Di dalam negara Asia sendiri, bukan Malaysia je tak tentangan perjanjian tu. Thailand, Singapura, Indonesia dan also Myanmar sendiri tak tantangan perjanjian tu. Kalau kita tanda tangan perjanjian tu, ini satu bala untuk kita, di mana jika pelarian tu lari ke negara kita, kita wajib terima pelarian tu. Lihat apa yang berlaku kat Australia. Mereka terpaksa terima pelarian-pelarian ni. Kadang-kadang dia orang tak boleh nak buktikan adakah benar itu pelarian ataupun penyeludupan manusia. Sebab kita tak boleh nak detect macam mana nak tahu tu pelarian ataupun penyeludupan manusia. So bagi setiap bulan 2,000 ke 3,000 Australia terpaksa terima pelarian-pelarian ini yang didaftarkan sebagai UNHCR. Boleh bayangkan berapa banyak. Kalau ianya berlaku kat Malaysia, ini satu musibah. Sekarang dia menuntut hak pendidikan, hak kesamarataan pendidikan. Lepas ni nak hak apa? Hak mengundi atau hak menjadi Perdana Menteri. So kita kena fikir semua in future. Bagi kita cuma bagi peluang kat pelarian ni supaya tidak dikenakan tindakan immigration sahaja. So siapa-siapa yang ada kat UNHCR tu, Malaysia tak kenakan tindakan immigration. Jadi dia boleh pergi ke hospital untuk dapatkan perubatan, tapi dengan bayaran bukan warga negara Malaysia. Jangan mimpi dia nak dapat bayaran warga negara Malaysia, sebab kau bukan warga negara Malaysia. Kita boleh tengok sendiri kat Palestin apa jadi. Dulu Palestin menerima pelarian-pelarian Yahudi. Kemudian makin banyak besar kepala pelarian Yahudi tu sendiri halau warga negara Palestin dan menyatakan itu adalah negara dia, Israel. Kita nak jadi macam tu ke? Kita kena fikir semua tu. Impak kesihatan warga negara Rohingya daripada kecil memang tak jaga aspek kesihatan. Kita daripada kecil dah cucuk vaksin, dijagakan kebersihan. So rakyat Malaysia kena fikir semua tu. Malaysia ni rakyat dia terlalu baik. Nampak sikit ala kesian, tapi sebenarnya mereka buat muka kesian tu, muka kesian sedih. Ada isu di mana sekarang mengatakan tak dapat bantuan, dah lama tak makan. Bila spot check ke rumah, tu dia beras, berkampik-kampik, boleh buka kedai runcit. Rakyat Malaysia, oh tak apa bagi kat dia, dia tak makan lagi, tak apa bagi kat dia. Baik hati, rakyat Malaysia terlalu baik hati. Kita bukan nak cakap berkenaan dengan agama. Ya, agama minta kita saling bantu-bantu, tapi ini dah melampau. Diorang dah makin banyak, dah makin besar kepala. Boleh tengok sendiri dekat KL tu macam rumah diorang je. Macam kawasan tu mak bapak diorang yang tubuhkan kawasan tu. Aku kalau pergi kat KL tengok Rohingya ni, aku cukup menyampah. Lagi satu, anak-anak dia yang minta derma tu, bila kita tak bagi, buat muka. Aku cukup tak faham. Lagi satu, sekarang minta hak pendidikan, lepas ni nak minta hak apa? Cuba fikirlah sikit rakyat Malaysia je. Jangan kecilkan skop tu. Kita bukan tak kesian, kita kesian. Tapi bila amount yang datang tu terlampau ramai dan kita tak tahu. Sekarang dah lah isu COVID, kita pasti ke diorang tak ada COVID, ada cop kat dahi ke? No COVID. Tak kan? So kita nak saring, nak kena keluarkan kos pula nak saring. Padahal kita ada duit tu boleh guna untuk rakyat Malaysia, untuk kesihatan rakyat Malaysia. So jangan membazir, jangan bantu kalau dah macam ni perangainya.
saya bukan nak resist, saya sendiri pun adalah menyumbang, tapi bila dah isu ni macam ni, saya sangat tak setuju sebab saya sendiri rakyat Malaysia dan saya sayang negara saya. So stay home, stay safe, and kita mesti menang. Assalamualaikum.